sebanyak 22 loji rawatan air di Sabah dilaporkan mengalami masalah dan perlu diatasi segera bagi memastikan penduduk negeri itu menerima bekalan air bersih. Malah berdasarkan laporan, Sabah mempunyai 84 loji rawatan air dan 22 daripadanya dikenal pasti mengalami masalah yang teruk sehingga tidak mampu membekalkan air kepada orang ramai. Dan untuk memahami kaedah pengurusan air yang lebih cekap di Sabah, kita akan bersama dengan pakar kualiti air dan pemodelan Insinyur Dr. Zaki Zainuddin. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu ni? Khabar baik, Doktor. Apa khabar? Kita nak terus mulakan dengan soalan di mana masalah air di Sabah ini bukanlah sesuatu yang baru, terutamanya kepada penduduk di Lembah Kelang. Bagaimana, Doktor, kita nak memahami tahap pencemaran loji di Sabah ini berbanding dengan Selangor? Okey, pertama sekali kita kena faham isu tersebutlah, isu pencemaran, kenapa pencemaran itu berlaku. Nah, daripada apa yang telah dilaporkan di dalam media dan juga sebenarnya berdasarkan kajian lapangan saya, isu dia adalah isu kekerohan ataupun isu kelodak di mana apabila berlakunya hujan, air sungai menjadi keruh. Nah, loji rawatan air yang digunakan di Sabah, yang teknologi dia bukan saja di Sabah tapi juga di Selangor, dia adalah teknologi apa kita panggil sebagai loji teknologi konvensional. Conventional treatment system ni maksudnya dia boleh merawat kekerohan air itu pada tahap yang tertentu menggunakan alam ataupun kita panggil sebagai tawas lah. So dia letak tawas tu. Nah, kalau berdasarkan standard piawaian yang ditetapkan, dia boleh merawat sampai kekerohan 1,000 NTU, kita panggil 1,000 NTU. So kalau dia lebih daripada 1,000 NTU tu, loji tu akan mengalami masalah lah. Dan pada masa yang sama juga, kalau kekerohan tu sangat tinggi di dalam sungai tu, maka jumlah tawas atau koagulan yang dia kena tambah di loji tu akan dia kena tambah lebih lah. Dan kalau lebih banyak tawas tu, lebih banyak kos lah untuk merawat. Dan pada masa yang sama juga dia akan menghasilkan kita panggil lebih banyak sludge ataupun anak cemar yang perlu dibuang. Nah, persoalan dia kenapa isu kekerohan ini menjadi isu di sana. Kalau Syazwari tengok di background saya ni pun, ni Sungai Kalumpang sebenarnya. Ini Sungai Kalumpang yang di Sabah. Saya dah ke sana, saya dah tengok. Jadi antara isu dia adalah isu pembangunan dan pembukaan tanah di dalam kawasan Lembangan. Nah, isu pembangunan tanah ini dan pembukaan tanah ini melibatkan aktiviti-aktiviti pertanian, aktiviti pembalakan, aktiviti pelombongan dan sebagainya. Okeylah, tak apalah, itu isu yang kata tu daripada segi aspek kata tu untuk menjana ekonomi tempatan. Cumanya antara masalah pembangunan di kawasan lembangan sungai adalah apabila even kita sungai ni kita ada apa kita panggil sebagai rizab sungai. Rizab sungai ni sepatutnya tidak harus ada apa-apa pembangunan di satu kawasan yang ada kata kita panggil rizab. Dia tak boleh ada pembangunan dengan kawasan kawasan rizab sungai itu. Tapi saya ni tengok gambar di belakang saya ni pun, kalau saya nampak dia tanam pokok sawit tu sampai ke tepi sungai. Sepatutnya tak boleh berlaku macam itu. Jadi berlakulah kata tu banyak perkara macam ini sebenarnya berlaku. Bukan saja Sabah tapi di banyak kata negeri lain jugalah. Isu dia adalah apabila berlaku kata tu kita panggil pencerobohan kawasan tebing sungai ni. Kawasan tebing sungai ni sepatutnya dia tidak dikacau, dia akan ada tumbuhan di sini, kita panggil riparian, RIPARN, riparian area. Riparian ni dia akan memegang tanah di tebing sungai itu, jadi tak berlakulah orang kata itu hakisan dengan berluasa. Tapi apabila kawasan Tapi kalau kita nak lihat dari perancangan jangka panjang pula, adakah penting bagi memulihkan perkhidmatan pembekalan air diswastakan bagi menangani semuanya masalah yang dihadapi ketika ini? Biasanya bagi saya dia perswastaan tu boleh adalah masalah penyelesaian kepada masalah kita dipanggil engineering solution lah. Tapi dia berbalik pada saya sebut tadi, dia juga penting kena ada pengurusan lembangan Sungai Mampat. Macam saya sebut tadi, 100 pencerobohan kawasan
tebing sungai itu berlaku. Sebab itu tak boleh berlaku. Kenapa percubaan itu berlaku? Saya sebut dalam gambar saya ini. Sebab bila berlakunya hakisan, kita akan hadapi masalah-masalah yang sebegini. Sebab perswastaan itu sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah yang contohnya macam masalah percubaan tebing sungai. Ini lebih kepada kita panggil sebagai pengurusan lembangan sungai. Lembangan sungai itu sendiri. Jadi bagi saya melihat dari segi aspek begitulah. Macam mana sekarang ni banyak berlaku kes kata itu percubaan kawasan lembangan sungai macam yang saya sebut tadi. Macam mana kita nak kata itu menangani masalah ini? Mana-mana kawasan yang telah dicerobohi, contohnya kawasan yang telah dicerobohi, bagi saya harus dipulihkan. Itu faktor pertama, harus dipulihkan terlebih dahulu. Sebab kalau kita tak pulihkan kawasan tebing sungai yang telah dicerobohi yang saya sebut tadi, maka masalah kekerohani dia akan berterusan. Manakala untuk pembangunan kata itu baru pula, kita harus memastikan bahawa kawasan tebing sungai contohnya tidak harus dicerobohi lah. Saya lihat dia aspek itulah. Tapi of course akan ada solution engineering yang lain disebut macam perasaan yang boleh menggunakan teknologi offsite river storage, ORS dan sebagainya. Okey, Doktor, kita ada beberapa minit lagi. Tapi mungkin Doktor boleh terangkan dengan berlakunya isu ini termasuklah pencemaran dan juga pembangunan dan pembukaan tanah semua ini. Adakah undang-undang sedia ada tidak cukup tegas bagi menangani isu ini secara ringkas je, Doktor? Okey, saya macam tadi kan macam kita panggil pasal perlindungan rizab sungai. Sekarang ni daripada segi rizab sungai yang ada adalah satu kata tu guideline, satu dia bukan undang-undang per se yang diterbitkan oleh Jabatan Talian. Ini satu guideline, guideline sajalah, dia bukan undang-undang per se. Sama ada kawasan rizab sungai itu hendak dipelihara, itu sebenarnya terpulang kepada berbalik kepada kerajaan negeri. Sama ada kerajaan negeri hendak kata to enforce perkara tersebut. Jadi bagi saya mungkin undang-undang yang sedia ada tu boleh kata tu di-enforce dengan lebih elok lagi. Sebab kalau benda tu tak di-enforce dengan elok, taklah berlaku macam gambar yang saya tunjuk ada kat background saya ni, betul tak? Okay. Jadi itu isu dia. Macam mana boleh berlaku macam tu? Yang saya tunjuk ni hanya satu kawasan saja. Ada banyak kawasan lagi di sana yang macam ini. Baik, terima kasih Dr. Zaki Zainuddin yang merupakan pakar kualiti air dan permodelan.